Saya ni bukan ahli politik. Kalau saya ahli politik banyak benda yang saya nak sebut. Tapi saya nak sebut. Pertama, saya nak balik, dia tak semudah itu dalam masalah kafir ni. Dalam riwayat Bukhari, ni kita deal dengan riwayat. Ada satu bani nama Bani Juzaimah. Apabila Khalid Al-Walid pergi ke bani ni, mereka ni tak pandai nak kata aslam. Kami telah Islam. Dia berguna satu istilah yang mana dulu geng-geng musyrikin dia kata sabakna. Sabakna maksud dia kami keluar agama. Dulu musyrikin ni bila nak kata ke anak-anak mereka, adakah kamu keluar hal sabakta? Adakah kau telah keluar daripada agama yang hal tarakta dinak? Adakah kau telah tinggalkan agama kau? Jadi istilah ni istilah musyrikin. Khalid Al-Walid dia biasa dengan musyrikin ni, dia tahu kan. Dia bunuh tawanan perang dan dia tawan. Nabi SAW marah. Nabi kata, Allahumma inni abra'u ilaika mimma sana'a Khalid. Ya Allah, aku berlepas diri daripada engkau dengan apa yang dilakukan oleh Khalid. Nabi tak setuju. Padahal niat Khalid tu nak berjuang. Khawarij dalam sejarahnya, saya nak sebut, saya tak mau terlibat dengan, tapi saya nak sebut semualah parti apa pun. Jangan main isu akidah ni dalam politik ni. Ini bahaya. Khawarij dia main politik antara Ali dengan Muawiyah. Kemudian Khawarij ni Nabi sifatkan, tahqiruna salatakum ma'a salatihim wa siyamakum ma'a siyamihim wa a'malakum ma'a a'malihim yamrukuna minad din kama yamrukus sahmu minar ramiyah. Dalam hadis Bukhari. Kamu kalau tengok semayang Khawarij, kamu rasa lekeh semayang kamu. Hebatnya Khawarij solat. Kalau kamu tengok puasa Khawarij, kamu rasa lekeh puasa kamu. Kalau kamu tengok amalan orang Khawarij, kamu rasa lekeh amalan kamu. Tapi mereka tercabut daripada agama seperti mana anak panah tercabut daripada busarnya. Kenapa? Khawarij dia tak puas hati dengan Ali, dia tak puas hati dengan Muawiyah. Apa slogan Khawarij? Inil hukma illa lillah. Tidak ada hukum melainkan hukum Allah. Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Sesiapa yang tak hukum dengan hukum Allah, mereka adalah orang kafir. Maka mereka telah kafirkan Ali, mereka telah kafirkan Uthman, mereka telah kafirkan Muawiyah, mereka telah kafirkan Amr bin As. Kerana pada mereka tidak menjalankan hukum Allah menurut takrifan mereka. Menurut takrifan mereka. Sehingga ayat wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun ni telah digunakan oleh Khawarij dah. Siapa yang tak berhukum dengan hukum Allah, mereka orang kafir. Kata Ibnu Abbas, innahum intalaqu ila ayatin nuzilat 'alal kuffar faja'alahu 'alal mu'minin. Mereka pergi ambil ayat Quran yang Tuhan turun kat kufar, turun kepada orang mukminin. Ali suruh Ibnu Abbas berhujah dengan Khawarij. Pasal Khawarij ni dalam sebahagian sejarah disifatkan pada muka Khawarij ni ada lekuk air mata ni. Semayang kuat malam, siang kafirkan anak-anak orang Islam, perang orang Islam. Di atas dasar wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Sesiapa tak berhukum dengan hukum Allah, mereka orang kafir. Ibnu Abbas riwayat cerita bagaimana Ali masuk dialog dengan Khawarij. Kata Ali dalam riwayat yang masyhur, in abaitum illa an taqulu anni qad kafartum wa dhalaltum fala tukaffiru sa'ira ummati Muhammadin bidunubi wa khatayaya. Jika kamu nak keras kepala juga duk kata aku kafir dengan sesat, aku minta tolonglah, janganlah duk kafirkan seluruh umat Muhammad ni dengan dosa dan kesalahanku. Kata Ali, kerana kamu tahu Nabi itu memotong tangan pencuri tetapi dia beri harta pusaka. Dia menghukum orang yang berzina tapi dia menyembahyangkan jenazahnya. Jika kafir orang buat dosa, Khawarij punya
Calculation dia senang. Siapa buat dosa besar, dia lawan Tuhan. Siapa lawan Tuhan, kafir. Dia punya cara fikir. Jangan sampai kita fikir macam tu. Siapa yang tak suka dengan hukum ni, artinya dia mesti lawan Tuhan. Siapa yang tak suka dengan Tuhan, dia kafir. Siapa yang tak suka hukum ni, artinya dia tak suka dengan Nabi. Bila tak suka, ini Khawarij punya fikir. Khawarij tak boleh jawab. Kenapa Nabi tetap menyembayangkan jenazah orang yang dihukum hudud? Khawarij diam. Kata Khawarij, kesimpulan kami, hang kafir, ahli kafir. Pasal Khawarij tidak ada jawapan. Saya nak cerita tuan-tuan, sebab itu ini satu lagi tentang aliran-aliran ni. Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah dalam kitab dia Faisalut Tafriqah Bainal Islami wa Zandaqah, dia sebut semua puak ni suka tuduh puak orang lain kafir. Geng Hambali dalam bahasa Salafi tuduh Asy'ari kafir. Aliran Asy'ari tuduh Hambali Salafi kafir. Asy'ari tuduh Mu'tazilah kafir. Mu'tazilah tuduh Asy'ariyah kafir. Semuanya kerana takdzib Allah dan Rasul, mendustakan Allah dan Rasul. Kata Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, Hujjatul Islam, tahun 505 beliau meninggal. Kata dia, semua itu tidak lebih melainkan ta'assub kepada puak semata-mata. Sehingga mengandaikan pendapat orang lain, ini yang aliran sekarang ni sampai berlaku ni, lawan kafir pasal masalah takwil, ayat sifat semua ni. Ini telah Al-Ghazali sebut pada kurun yang ke-6. Kerana puak yang suka kafir ke orang di atas andaian. Kerana sebab itu dalam tadi disebut hudud banyak, saya sebut sikit lah. Pengusi duk pegang mikrofon. Pengusi pun keluar tajuk daripada dia pergi hudud lah. Tapi tak apa. Di dalam riwayat yang mauquf, riwayat ini tidak diriwayat Al-Imam Tirmizi, mungkin tidak marfu'. Udru'ul hudud bi syubhah. Ditolak hudud dengan syubhah, yang elakkan pelaksanaan hudud dengan syubhah. Kata sebagian para ulama, oleh kerana riddah itu ada bab dalam hudud, murtad tu, maka kita tak boleh ada saja syubhah, tak boleh tuduh orang murtad. Kalau lagi mana andaian, tak boleh tuduh orang murtad. Saya nak buat cara ustaz kampung tadi cerita hina azan. Saya selalu buat dalam kuliah saya, semua selalu daripada dulu saya cerita. Allahu Akbar, syiar Islam, la syakka fihi, syiar Islam azan. Kalau satu orang kata pigirah, zahirnya kufur kerana kata ke azan. Azan syiar. Tapi ulama kata tak boleh kafirkan dia. Kena tanya dia pasal apa dia kata pigirah. Dia panggil bab ni iqamatul hujjah, ditegakkan hujjah. Mungkin kalau kita kata pasal apa, aku cukup tak suka nak semayang-semayang, nak bising pasal apa, kufur. Tapi mungkin dia kata, aku bukan pergi girah ke azan tu, aku pergi girah kepada hak bang tu. Subuh tadi ngaku tak semayang, mai Zuhur ada kenduri mayang. Contohnya lah. Contoh, artinya sebab itu dia panggil iqamatul hujjah. Hatta para a'immah di dalam akidah menyebut, hatta bab yang semua orang rajin kuliah ni duk sebut, al-ma'lum minad din bidarurah tadi. Benda yang diketahui umum dalam agama, bab semayang apa. Hatta bab semayang, haram berzina, haram minum arak. Tidak dikafirkan orang yang ingkar sekiranya tidak sabit kepada dia mengetahui bab itu. Mungkin dia baru masuk Islam, dia tak tahu. Sebab itu dia ada 4 stages, 4 step nak sampai pada kafir tu. Hanya hendaklah dia itu tahu saja tak memadai. Hendaklah dia pasti benda tu sabit saja tak memadai. Hendaklah dia tahu tafsiran yang betul, tafsiran saja tak memadai. Hendaklah tidak ada sebarang syubhah terhadap tafsiran itu, baru dia dijatuhkan hukuman kafir, kata Syekhul Islam Ibn Taymiyah. Sebab tu saya punya nak habaq tadi pengusi kita bagi tahu jawapan dulu sebelum majlis, tapi saya nak habaq simple lah majlis kita malam ni. Ayat kafir-kafir ni tak usah duk main lah. Yang tu lah. Kita cerita bab lain lah. Dan saya berbeza sikit lah masalah sekularisme ni. Sekali saya cerita ni kata saya kafir pula. Tapi saya bab sekularisme ni saya nak cerita yang lain. Kalau tapi kacau majlis. Saudara, saya bersetuju dengan yang berhormat. Boleh berbeza bab sekularisme. Saya bersetuju dengan YB. Cuma saya nak sebut, kita tidak beza tentang masalah orang pisahkan agama tu.
Cumanya agama itu apa? Agama pada tafsiran siapa? Nabi tak pisahkan agama dengan politik. Tetapi agama pada tafsiran Nabi sangat jelas. Tapi agama nanti, pasal agama tu luas. Nanti ada bab yang UMNO kata macam ni, PAS kata macam ni. Kerana ada benda yang mana khilaf tentang dia. Benda tak sepakat. Sebab tu kita jangan main kapi-kapi dalam benda tak sepakat ni. Kita kena ada benda yang jelas. Misalnya kalau satu orang kata arak halal, kapi lah. Tapi tak sama antara orang yang kata arak halal dengan orang yang minum arak. Kerana orang yang minum arak mungkin dia tak kata halal, tapi dia apa? Dia nafsu minum arak. Sebab itu ada dalam riwayat Bukhari satu orang yang dipanggil Himar. Himar ni Kaldai ya. Dia sebut Abdullah wa kana yudhikan Nabi wa kana yashrubul khamr. Dia tu suka bagi Nabi tergelak. Kalau dia mari kat Nabi, dia buat lawak Nabi nak tergelak. Tapi masalah dia minum arak. Nabi perintahkan supaya pakat pukul dia. Pukul dengan tangan lah. Wa minna man yadribuhu bi thawbihi wa minna man yadribuhu bi yadihi. Ada yang pukul dengan tangan, ada yang pukul dengan baju. Pasal dia minum arak. Selalu dia bawa. Seorang kata Allahumma al'in. Ya Allah laknatlah dia. Pasal minum arak kerap sangat. Nabi kata la tal'anu fa innahu yuhibbullah wa rasulah. Jangan laknat dia. Dia sayang Allah dan Rasul. Macam mana dia sayang Allah dan Rasul dia minum arak? Tidakkah Nabi kata siapa yang minum arak dilaknat? Ini ada satu bab yang berbeza. Melaknat jenis dengan melaknat individu. Mengkafirkan jenis dengan mengkafirkan individu. Sebab itu ini bab yang luas dalam ilmu takfir. Secularism, orang yang pisahkan agama dengan politik, bukan semesti dia kata agama tidak sesuai dengan politik. Tapi kadang-kadang mungkin dia tengok ramai orang salah guna agama apabila bercampur dengan politik. Maka mungkin dia nak membersihkan agama, dia tak mau bagi campur. Saya bukan sokong macam barat yang tadi disebut, tapi banyak negara barat lebih aman daripada negara orang Islam. Kalau tengok dalam indeks rasuah, corruption index, semua hak atas ni semua negara-negara orang bukan Islam. Negara orang Islam ni mufti ada, tok syekh ada, majlis baca doa, rasuah berselera. Tengok semua daripada negara Arab sampai negara Afrika, negara mereka tak ada padri Kristian pembaca majlis doa, tapi disiplin. Sebab itu akhirnya balik kepada soal good governance, balik kepada soal urus takbir yang baik. Yang ini tak ada kapi-mengkapi. Ini bab siasah syariah. Kata Al-Imam Ibn Qayyim, di mana ada maslahah, di situ ada siasah syariah. Panjang. Ada satu lagi doktor. Ada orang komen dekat anak punya Facebook. Bukan komen dekat Facebook, dekat inbox. Dia kata apa, kita ni suka memudayakan satu amalan, membida'ahkan orang. Jadi tak peliklah ada orang politik suka mengkafirkan orang. Macam mana agak? Membida'ahkan macam tadi. Kita tidak boleh membida'ahkan perkara yang khilaf mu'tabar. Kunut tak boleh kata bida'ah. Bismillah derah pelahan tak boleh kata bida'ah. Tapi duk panggil Tok Wali di kubur, tolonglah saya. Yang ni dia panggil itu pun orang bida'ahkan, orang tak kafirkan. Kemungkinan dia ada takwilan yang mana dia jahil mengenainya. Sebab tu sahibul bid'ah bukan kafir. Dan orang yang buat bid'ah belum tentu jadi mubtadi'. Ini kena tahu. Orang yang buat benda bid'ah belum tentu jadi pembid'ah. Seperti mana orang lain, orang yang buat amalan kafir belum tentu jadi kafir. Ini yang kita kena faham dalam pembahagian akidah.